Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hadi Zufairi bin Fauzi. Nombor metrik 067411. Baik, pada hari ini saya akan mengkritik sebuah jurnal yang bertajuk Kesan Zikir Ratib Al-Atas ke atas akhlak pengamalnya. Sebuah jurnal yang bertajuk Kesan Zikir Ratib Al-Atas ke atas akhlak pengamalnya merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh dua orang penyelidik ataupun pengkaji yang bernama Muhammad Syafiq Sahimi dan Norazlina Zakaria. Mereka berdua berjaya menghasilkan jurnal yang bertajuk sedemikian, dan hari ini sukalah saya untuk merumuskan jurnal tersebut dari satu bab ke satu bab. Yang pertama, saya untuk berkongsi tentang tajuk dia. Okey, baik. Menurut jurnal yang dibaca dari tajuk pilihan oleh penulis, iaitu Kesan Zikir Ratib Al-Atas ke atas akhlak pengamalnya, ia merupakan sebuah jurnal yang mengandungi elemen yang cukup lengkap serta mudah untuk difahami oleh para pembaca. Namun, tajuk yang dikenakan adalah sedikit tidak sesuai. Kerana apa? Kerana terlalu umum tanpa meletakkan komuniti pilihan yang lebih khusus. Seperti yang dinyatakan pada bahagian metodologi kajian, iaitu kajian asal asida ini dijalankan di kawasan negeri Johor. Disebabkan negeri Johor ni lebih ramai pengamal ratib al-atas di kawasan tersebut. Dan perkara ini akan menyebabkan timbulnya tanda tanya dalam kalangan pembaca, sekiranya para pembaca membaca tajuk sekilas lalu sahaja. Menurut hasil pembacaan artikel jurnal yang lepas, saya dapat katakan bahawa tajuk yang bersesuaian dengan hasil kajian ialah Keberkesanan Pengamalan Zikir Ratib Al-Atas ke atas akhlak pengamalnya, iaitu kajian kes di masjid-masjid dan surau-surau di negeri Johor. Dengan cadangan tajuk ini, ia berupaya memberikan kefahaman terhadap skop kajian yang disampaikan oleh penulis. Baik, kita beralih pula kepada abstrak, iaitu pada elemen abstrak ini, penulis jurnal ini telah mempamerkan ringkasan yang padat dan jelas berkenaan hasil kes kajian yang terkandung dalam jurnal. Oleh sebab itu, abstrak yang telah ditulis oleh penulis ini mencakupi ataupun merangkumi keseluruhan aspek yang diperlukan bagi memenuhi kriteria kandungan abstrak yang ideal dalam kajian penulisan, yang mana ia terdiri daripada penyataan objektif, populasi serta ciri-ciri metodologi kajian, iaitu jenis kajian, bilangan responden, ujian T dan kolerasi, serta dinyatakan dapatan kajian dan lain lagi. Penulisan abstrak jurnal ini turut dikatakan penulisan abstrak yang bertepatan dan memenuhi ciri-ciri abstrak yang ideal berdasarkan ringkasan penelitian yang dibuat. Tambahan pula, abstrak bagi jurnal ini dia ditulis dalam dua bahasa, iaitu yang pertama bahasa Melayu dan kedua bahasa Inggeris. Disertai juga dengan kata kunci yang juga ditulis dalam dua bahasa tersebut. Baik, seterusnya metodologi kajian pula. Melalui pembacaan jurnal ini, metodologi kajian yang dilaksanakan adalah menggunakan pendekatan yang bernas, iaitu dengan reka bentuk kajian lapangan yang merupakan kajian kuantitatif. Pengkaji dia menemu bual orang kampung, orang masyarakat di Johor, supaya untuk bertanyakan tentang tarikat yang berada di sana. Baik, kaedah yang dilaksanakan ini menepati kualiti bagi mengumpul data atau maklumat daripada kalangan komuniti pilihan berkenaan ratib al-atas. Seterusnya, mereka menjawab persoalan yang diutarakan oleh pengkaji jurnal ini. Kajian ini melaksanakan kaedah kuantitatif dan juga kaedah tinjauan serta pemerhatian untuk mengukur pemboleh ubah yang berkait dengan suatu fenomena serta untuk membina hipotesis atau kenyataan umum berkenaan suatu isu yang dikaji tanpa menyoal kewujudan pemboleh ubah. Populasi kajian bagi jurnal ini terdiri daripada pengamal zikir ratib al-atas, iaitu di masjid-masjid dan surau-surau di negeri Johor. Jumlah bilangan sebenar pengamal ratib al-atas di negeri Johor dianggarkan seramai 5,000 orang. Selain itu, setiap aspek adalah lengkap dinyatakan dalam mendapatkan maklumat yang tepat bagi kajian ini, seperti dinyatakan hipotesis kajian dan analisa data. Hal yang demikian menghasilkan kenyataan umum yang kukuh bagi menyelesaikan masalah kajian. Tambahan pula, pengkaji menguji kebolehpercayaan instrumen melalui ujian kebolehpercayaan Alpha Cronbach yang mengukuhkan lagi data yang dikumpul. Oleh itu, kajian-kajian baru yang akan datang dapat mengesan jurang keberkesanan ratib al-atas dalam membaiki keruntuhan akhlak masyarakat Islam di negeri Johor. Baik, kita beralih kepada kritikan terhadap hasil kajian bagi jurnal ini. Hasil kajian yang dinyatakan dalam jurnal ini adalah sangat bertepatan dengan objektif kajian yang dinyatakan serta menjawab permasalahan kajian. Pengkaji menjelaskan dan menghuraikan hasil dapatan kajian bermula dari objektif yang pertama hingga yang ketiga.
Teknik yang dikemukakan bagi penjelasan hasil dapatan kajian adalah sistematik, teratur dan jelas sekali. Hasil kajian juga kukuh serta berupaya menghilangkan keraguan dalam kalangan pembaca bagi menerusi penjelasan langkah penganalisian data dengan tambahan hubungan di antara pemboleh ubah mengikut turutan. Contohnya, pada 4.2.1, analisa ujian kolerasi yang mana data output analisa iaitu nilai SIG two-tailed menghasilkan kolerasi yang signifikan mengenai hubungan antara tahap akhlak dengan kefahaman terhadap zikir dan juga antara pemboleh ubah yang lain. Baik. Berdasarkan hasil kajian ini, pengkaji menyokong dapatan kajian tersebut. Hal yang demikian dia membuktikan bahawa hasil kerja yang adil kepada pembaca dan memberikan keyakinan kepada mereka. Hasil dapatan kajian jurnal ini bukan saja dijelaskan dalam bentuk huraian dan pengiraan tetapi turut disertakan dengan indeks dan bentuk jadual seperti jadual peratusan perubahan akhlak dan jadual hubungan antara tahap akhlak dan jenis akhlak. Kita terus kepada perbincangan tentang jurnal ini, yang mana keseluruhan jurnal ini mencapai kriteria prosedur penyelidikan yang ideal kerana menepati semua elemen yang perlu ada seperti tujuan, objektif kajian, penyertaan masalah, kepentingan kajian dan kerangka konsep serta teori-teori yang guna pakai berdasarkan literature yang relevan. Latar belakang juga terperinci dijelaskan pada permulaan dapatan kajian supaya tidak menimbulkan sebarang implikasi pemahaman terhadap dalam kalangan pembaca berkaitan kajian ini. Hasil kajian yang telah ditetapkan dalam jurnal ini boleh dijadikan sebagai rujukan kepada kajian-kajian yang baru akan datang kerana ketepatan dan ketelusan hasil kajian yang dihasilkan. Turut juga dapat digeneralisasikan atau diumumkan kepada keseluruhan populasi kerana kajian ini bersesuaian dengan kaedah persampelian yang digunakan. Keputusan ini mewakili para pengamal ratib ala atas di Malaysia. Baik, kita beralih kepada kritik ke atas kesimpulan jurnal ini. Berdasarkan kesimpulan kajian ini, pengkaji merumuskan keseluruhan hasil kajian ini dengan menyatakan jurang perbezaan 5 tahun kajian dahulu dan terkini. Kesimpulannya adalah selari, persisten dan konsisten dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh pengkaji. Selain itu, pengkaji turut juga meletakkan dalil atau bukti bagi menyokong keputusan dapatan kajian jurnal ini. Dua cadangan lain yang boleh dititik beratkan oleh pengkaji pada masa akan datang iaitu yang pertama, penelitian kesan-kesan akhlak yang lain selain dari yang dinyatakan dalam kajian ini, dan seterusnya ialah cadangan kajian zikir terhadap perubahan biologi manusia dari aspek perasaan, aura dalaman dan kesihatan supaya kajian ini mempunyai hubung kait serta terus bersambung hingga mendapat data yang lebih baik serta tepat. Baik, rujukan yang dikemukakan dalam artikel ini juga diterbitkan lengkap dengan sorotan literature kajian-kajian yang lepas dengan disertakan dengan rujukan kajian dari sumber rujukan primer sekunder yang berautoriti tinggi. Semestinya rujukan yang ditampilkan adalah daripada data yang kukuh dan benar serta mempunyai rujukan bibliografi yang tepat. Baik, setakat itu saja daripada saya. Terima kasih.